Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Izzat Hazwan. Ramai antara subscriber saya, kawan-kawan saya tu tanya-tanya lah ke mana saya menghilang. Since daripada 2021 bulan 6 macam tu saya dah tak buat video YouTube apa semua kan. So ramai yang nak tanya kenapa tak buat video, dah tak aktif YouTube ke, dah fed up ke dengan YouTube dan sebagainya lah, macam-macam lah. Ada orang tanya walaupun 1000 subscriber kan, tapi since orang tahu saya dah start buat YouTube tapi macam tak konsisten macam tu, saya rasa mungkin saya dah stop almost separuh tahun macam tu, lebih kurang 6 ke 7 bulan. So ramai yang tanya dah buat, tak buat lagi ke, dah buat ke apa semua. Macam benda tu macam membelenggu fikiran saya. So untuk video kali ni saya dah kembali ke dalam YouTube channel saya Izzat Hazwan. So hari ni saya nak cuba jawab lah semua pertanyaan berkenaan dengan kenapa saya tak buat YouTube dan sebagainya. And then mungkin saya boleh terangkan sedikit kenapa saya kembali ke YouTube ini. Okay. So first of all, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua subscriber. Walaupun saya dah tak upload video YouTube dan tak buat video baru, tapi masih lagi ramai subscriber yang bertambah lah. Maksudnya bertambah subscriber, bertambah viewer. Video-video saya yang lama pun masih lagi ada orang view, walaupun ada kecaman-kecaman kecil di situ. So saya tak ambil kisah sangat lah. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang mengecam, sebab itulah cara untuk saya improve diri saya, untuk improve saya punya video, quality video dan sebagainya. Okay. Alright, untuk video kali ni saya record pakai handphone je. Saya tak pasti sama ada clear ataupun tidak, tapi apa yang saya pasti sound saya insyaAllah akan clear untuk video ini, sebab saya dah menggunakan Boya wireless microphone. So yang ini dia link dengan handphone saya. So since sebelum ni saya ada guna wireless microphone tapi dia ada bunyi noise dan sebagainya. And then sebelum ni pun saya tak pakai microphone yang proper. So bila comes to video saya, dia jadi macam sound tak berapa clear dan sebagainya. Saya akui itu adalah kelemahan saya. So untuk akan datang saya akan improve, dan insyaAllah dengan wireless microphone ni akan lebih baik lah. So kalau korang minat untuk beli wireless microphone ni, saya ada letak link dekat bawah. So korang boleh klik je link Shopee ataupun Lazada kat bawah ni untuk korang beli. Berbalik pada topik asal saya tadi adalah untuk saya terangkan kenapa saya tak buat video dekat YouTube. Untuk yang pertama lah, kenapa saya tak buat video dekat YouTube? Korang rasa kenapa Saya tak buat video dekat YouTube sebenarnya since daripada betul lah 6-7 bulan macam tu. So disebabkan sebenarnya saya sangat-sangat sibuk. Sangat-sangat sibuk sebenarnya. Kenapa saya kata sangat sibuk? Sebab actually saya baru pindah rumah lah. Walaupun di tempat yang sama, di daerah yang sama, tapi since pindah rumah tu agak clumsy sikit kan. Macam banyak benda yang saya nak kejar macam tu kan. So sebelum ni pun saya sewa rumah. So bila once nak pindah rumah ni, saya terpaksa mempercepatkan proses itu untuk menjimatkan. So kalau tak, saya akan delay. So saya kena bayar rumah baru, and then saya kena bayar rumah sewa yang lama. So disebabkan itu, dengan faktor-faktor sekeliling, terutama dengan anak kecil dan sebagainya kan. So korang faham lah, untuk pindah rumah ni bukan senang lah. Bukan macam angkat barang letak macam tu kan. So kalau nak jimat, saya sendiri kena usahakan. Tak adalah nanti movers dan sebagainya kan. So saya sendiri yang kena buat. So since daripada saya pindah rumah dekat penghujung tahun 2021 lah, penghujung tahun 2021. So daripada itulah saya agak sibuk untuk mengemas rumah, prepare, beli barang dan sebagainya. So fokus saya agak terganggu lah pada ketika itu. So kalau korang boleh tengok dekat sekitar saya ni, saya tunjuklah sikit pasal kawasan bilik saya ni. Sebenarnya saya tak clear lagi. Saya betul-betul saya clearkan bahagian-bahagian yang penting lah, macam ruang tamu, bilik anak saya dan sebagainya. Tapi bilik macam studio saya ni masih lagi hanging lah. So saya pun baru beli sebuah almari baru. Mungkin saya akan buat video simple lah kot untuk unboxing almari. Simple almari. Korang beli pun dekat Shopee, korang tahulah, korang boleh nampak benda ni dekat Shopee. Apa, kejap nanti video akan datang, saya akan buat unboxing untuk almari tu. Alright, so itu adalah faktor pertama lah kenapa saya tak buat video YouTube. So next, faktor kedua, kenapa saya tak buat video YouTube. Okay, actually since saya buat YouTube ni adalah starting tahun 2020.
seingat saya lah 2020 dia pun 2020 ke 2019 saya pun tak ingat, macam 2020 macam tu lah. Since daripada yang saya banyak struggle buat video ni dekat pada ketika PKP, pada ketika dah balik lidah. Okey, pada ketika PKP tu saya agak ada masa yang lapang lah, sebabkan saya bukan full time YouTuber, saya bekerja. So kalau bekerja ni korang faham, kita bekerja macam saya kerja 85 dah kan. So once saya nak balik rumah tu, saya perlukan masa bersama keluarga kan, saya perlukan masa lain untuk saya sendiri dan sebagainya. So selalunya time PKP saya boleh selit lah masa, sebab korang tahulah kan, work from home. So kalau ada masa free, bolehlah selit-selit buat video. Ataupun time malam tu saya tak rasa macam penat sangat lah, sebab PKP kan duduk kat rumah dan sebagainya kan. So bila duduk kat rumah tu, badan saya macam tak berapa letih, so saya boleh buat video. So since saya dah start bekerja semula, malam tu agak kadang-kadang tu rasa letih sikit lah. Bila letih tu dia menyebabkan saya macam alah dah terganggu lah untuk buat video. Bila jadi macam tu, masa yang tight, 8-5 kena kerja, lepas tu kena hantar anak sekolah dan sebagainya, lepas tu balik nak berehat lagi, nak kejar masa dengan family dan sebagainya lagi kan. So bila time yang padat macam tu, saya kena macam susah lah nak buat video, susah sangat. Terutama bila once saya dah pindah rumah. Saya pindah rumah ni jauh sikit daripada tempat kerja yang saya duduk sebelum ni kan. Bila jauh sikit tu, saya nak kena adjust timetable saya. So bila saya nak adjust timetable saya tu, dia akan menyebabkan saya cepat keletihan lah. So sebab naik headset, macam berulang balik kerja, sebelum ni saya berulang alik dalam 5 ke 10 minit je. So sekarang dah tambah dalam setengah jam saya untuk sampai tempat kerja saya. So starting daripada yang sebab pertama tadi pun memberi efek pada masa saya yang agak kesuntukan. So that's why lah antara faktor yang menyebabkan saya tak sempat nak buat video. Okey. Yang ketiga adalah sebenarnya bukan yang ketiga ni bukan alasan lah, bukan sebab kenapa saya tak buat video. Dia lebih kepada macam saya buat video. Saya buat video, in term of video tu macam-macam sebenarnya. Saya buat video serius dalam tempoh 6 bulan ni saya buat banyak video. Tapi video-video yang saya buat video travel, saya buat video review dan sebagainya. So saya boleh letak video, sekejap lagi saya letak video contoh-contoh ni, antara contoh dia lah yang saya buat video. So bila saya buat video, tapi dengan kekangan yang nombor 2 tadi, kekangan masa saya tadi, so saya tak sempat nak habiskan recording ni. So saya tak sempat nak habiskan recording. So saya tak sempat juga nak orang kata nak edit video tu. So bila jadi macam tu, so tak sempat lah. Cerita dia memang tak sempat, kan. So itu faktor yang ketiga lah, faktor yang bersama juga dengan faktor kedua dan yang pertama tadi. Faktor keempat ni agak membelenggu saya. Mungkin membelenggu kebanyakan YouTubers yang baru dan yang lama juga. Sebenarnya adalah faktor satu, tiada konten. Faktor yang kedua adalah malas. Faktor yang paling berat adalah faktor malas lah. Faktor malas ni, saya nak kata yang saya tak ada konten, saya ada konten, banyak idea saya nak luahkan dekat video saya. Tapi faktor malas ni mengganggu, ini sangat-sangat mengganggu. Itu adalah alasan yang orang kata yang tadi tu alasan lah kan. Yang ini saya tak boleh elak, ini akui kesalahan saya, kelemahan saya. So saya sangat-sangat malas untuk buat video. Itulah. Dia bukan apa, dia bukan malas lah sebab letih dan sebagainya. Tapi malas tu datang dari diri juga kan. So kalau letih pun, kalau rajin dia still buat kan. So malas tu adalah implikasi yang buruk pada diri saya. So sebab itulah saya tak buat video. So, korang boleh elaborate lah malas tu sendiri kan, macam mana kan. So faktor yang terakhir sekali, ini faktor yang paling penting lah kot. Saya rasa yang ini faktor utama lah kot. Antara semua faktor tadi, yang ini adalah faktor utama. Yang mana kenapa saya tak buat video, kerana disebabkan saya menunggu monetization of my YouTube channel. Faham tak? Saya menunggu YouTube channel saya monetize. Actually saya since pada start saya stop tu, sebenarnya masa tu saya dah nak achieve 1000 subscriber dengan 4000
hour watch semua tu kan, yang kriteria YouTube apa semua tu. So masa tu dah nak achieve, dah betul-betul nak achieve masa sebelum saya stop tu. So once bila dah achieve tu, saya ingat dalam bulan 10 macam tu, dalam bulan 10 tu saya dah achieve apa yang requirement YouTube yang untuk monetize ni lah. Sebenarnya saya bukanlah berharap sangat untuk monetize tu. Maksudnya bukanlah saya berharap pada duit yang dapat daripada YouTube tu. Saya tak berharap pun. Saya tahu daripada YouTube saya ni tak sebanyak mana pun saya dapat. Tapi saya lebih kepada berharap sebenarnya duit tu adalah macam mana cakap, saya bukan buat saya berharap pada duit tu. Tapi bukanlah sebagai macam keuntungan bagi saya ataupun orang kata yalah saya nak berbelanja dengan duit YouTube tu, tapi lebih kepada macam saya berharap kepada duit tu untuk saya cover balik kos-kos yang saya dah incurred. So sebenarnya walaupun nampak simple kan, tapi sebenarnya kos-kos yang saya dah incurred untuk laksanakan YouTube saya ni banyak jugalah. Antaranya beli kamera, walaupun sebelum ni saya dah ada kamera, tapi saya ada invest certain item yang memerlukan modal. So bila once saya berbalik pada cerita lah, saya nak cerita pun nanti korang tak faham. Okey, balik pada cerita yang monetize tadi. Saya dah nak achieve, masa saya last video saya tu adalah saya dah nak achieve subscriber dengan 4,000 credit hours, 4,000 watch hour tu. So dalam beberapa selang, seingat saya minggu lah macam tu, beberapa hari dan minggu semua macam tu. So saya pun achieve. So once saya dah achieve, saya pun apply lah. Once kita dah boleh achieve, kita dah boleh monetize, kita perlu register dekat AdSense tu kan. So bila register dekat AdSense tu, so saya pun request PIN kan. Bila kita nak monetize, kita nak dapatkan duit daripada situ, kita kena confirm validate kita punya alamat kan. So korang pun tahu, saya rasa banyak YouTubers yang buat video pasal monetization of YouTube ni kan, korang tahulah. So bila macam tu, saya pun menunggulah PIN tu sebab dia tulis kat situ 2 ke 4 minggu. So saya faham jugalah YouTube ni kadang-kadang sebab surat tu bukan daripada sini kan, surat tu daripada luar. So mungkinlah dia akan makan masa beberapa bulan, ada YouTuber sampai 3 bulan macam tu. So saya menunggulah 2 ke 4 minggu. Since 2 ke 4 minggu tu tak sampai, lebih kurang tu saya baru teringat. So saya apply sekali lagi, kali kedua saya apply lebih kurang juga dalam 2 ke 4 minggu macam itu, dalam sebulan lebih macam tu. So masih lagi tak dapat saya punya PIN tu. So saya try kali ketiga dalam sebulan lebih jugalah. So combine antara 3 kali saya request PIN YouTube ni. So saya mencecah lebih kurang 4 bulan lebih. So sebenarnya daripada kita boleh bawa keluar duit tu kan, start daripada kita request PIN tu, dia baca tarikh daripada itu sehingga 4 bulan. So kalau 4 bulan still lagi tak masukkan nombor PIN dekat YouTube punya AdSense, Google AdSense punya screen tu kan, tak masukkan nombor PIN tu, so dia akan sekat ad saya. Masa tu sebelum ni saya dah dapat figure analitik dekat YouTube tu, saya dah dapat duit dah kan. Tapi sampai satu tahap, start daripada lepas 4 bulan tu, dia dah sekat saya punya iklan dekat YouTube channel. Bila dia dah sekat saya punya income dekat YouTube channel, sebenarnya saya macam menunggu untuk dapat PIN untuk verify saya punya alamat. So saya nak tahu macam mana proses secara overall YouTube ni kan. Tapi bila PIN tu tak sampai-sampai, saya jadi macam orang kata demotivated, dia macam fed up. Senang kata macam fed up lah. Saya rasa macam alamak, kenapa tak sampai-sampai kan. Orang kata sampai, ada yang sampai sebulan je, ada sampai 3 bulan macam tu. Aku sampai 4 bulan tak dapat. So masa tu memang saya rasa macam alamak, Farasa mulalah terfikir YouTube ni tak layak ke jadi YouTubers, tak layak ke nak buat video ke apa kan. YouTube ni tak nak ke saya kan, ke sebab saya tak buat video dalam tempoh yang ditetapkan 4 bulan tu, saya tak buat video langsung, tak buat jadi YouTube craze. Daripada situ dia sekat lah
untuk saya dapat nombor PIN tu. Macam-macam dalam fikiran saya. Starting daripada situ saya dah start tengok income daripada YouTube saya menurun. Bila menurun tu disebabkan beberapa hal. Sebab income kan dekat situ boleh tengok dalam within 28 days. So dalam within sebulan lah lebih kurang. So bila tengok dekat situ within sebulan tu dia berkurang sebab hari-hari yang terakhir ni dah tak dapat income. So dari situ saya dah mula fikir macam-macam lah. Sampai satu tahap saya fikir sebenarnya PIN ni agaknya orang tu dah post, tapi disebabkan awal-awal tahun hari tu kan banjir. So saya agak benda tu, surat tu tenggelam dekat banjir kot. Saya sampai tahap macam tu lah fikir. Weh, dulu dah jadi sungai Kerayong. Last sekali sampai satu ketika saya terjumpa satu video. Yang ini mungkin saya akan sambung dekat episod yang akan datang. Macam mana saya boleh verify saya punya account YouTube. Selepas saya terjumpa video ni, saya terus cuba cara itu dan alhamdulillah saya punya YouTube dah verified tanpa menggunakan nombor PIN. So alhamdulillah, syukur sangat-sangat, sebab itulah lahirnya video ini. So pada ketika ini saya dah berjaya untuk kembali semula ke YouTube. So motivasi saya untuk dalam bidang YouTube ni dah kembali. So since daripada sebelum ini saya agak demotivated, saya rasa macam fed up lah sebab kan tak boleh nak monetize, tak boleh nak dapat income daripada YouTube kan, sebab disekat oleh nombor PIN ni. Once bila dah dapat ni, saya rasa macam bersemangat lah untuk kembali dalam YouTube ini. Untuk macam mana cara saya verify ni, saya akan kongsikan, saya akan tunjukkan video yang sebelum ini, yang video saya tengok, saya rahsiakan dulu daripada korang. So korang kena stay tune dekat YouTube channel saya. So saya rasa itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton sampai habis dan terima kasih kerana subscribe, dan ataupun tak subscribe pun korang tonton video saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan jumpa lagi untuk video akan datang. Terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa subscribe dan like dan share dan sebagainya dan semua sekali lah. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.